Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rusmawati binti Ahmad Zakaria dan saya sebenarnya merupakan ketua kepada Pusat Pendidikan Manuskrip Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya telah memegang jawatan ini ataupun diberi amanah ini selama 3 tahun dan ini merupakan tahun kedua. InsyaAllah pada bulan depan saya akan bermula fasa ketiga lah dalam melaksanakan amanah saya sebagai Ketua Pusat Pendidikan Manuskrip ini. Dan kalau latar belakang saya dari segi akademik, bagaimana saya boleh terlibat dalam manuskrip ini, saya dahulu bersekolah di Melaka lah kan. Sekolah rendah saya adalah sekolah kebangsaan Kelipang Besar dan seterusnya saya melanjutkan pengajian di sekolah menengah kebangsaan Agama Syarifah Roziah Teluk Mas Melaka, dan daripada situ saya mendalamilah bahasa Arab, tulisan Jawi dan sebagainya sebab berkaitan lah waktu sekolah rendah kita belajar asas tentang tulisan Jawi. So apabila saya melanjutkan pengajian di peringkat menengah, saya mendalami bahasa Arab dan sebagainya, dan alhamdulillah selepas SPM saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan di sana saya mengambil jurusan Sains Kemanusiaan dan Ilmu Wahyu menjurus kepada bidang sejarah dan tamadun. Jadi daripada situ saya mempelajari banyak tentang sejarah, budaya dan sebagainya yang siapa sangka perjalanan ini sebenarnya memang telah tertulis dan jadi takdir. Saya mendapatkan pengajian selama 3 tahun di UIA. Saya diterima bekerja sebagai penolong kurator di Museum Kesenian Islam Malaysia. Okey, di sana waktu saya baru masuk di sana, saya merupakan staf ataupun kaki tangan yang boleh dikira sebagai kaki tangan Melayu yang pertama yang diberi tugas untuk menyusun, bukan setakat mengatur tetapi sebab menyusun, sebab pada waktu itu Museum Kesenian Islam baru sahaja beroperasi selama setahun. Jadi kalau hari ini mungkin ramai yang dah nampak museum tersebut gah dan sebagainya, tetapi waktu saya menyertai pasukan Museum Kesenian Islam, mereka masih lagi di peringkat asas yang awal, dan memang saya berpeluang untuk mengenali koleksi, dan salah satu koleksi yang diberi di bawah tanggungjawab saya ialah koleksi manuskrip. Daripada situlah saya berkenalan dengan manuskrip, dan bukan sikit-sikit manuskrip yang perlu saya jaga, bukan setakat jaga, yang perlu saya rawat, yang perlu saya bersihkan dan sebagainya. Manuskrip itu berjumlah lebih kurang 3,500 buah manuskrip, dan sedangkan pada waktu itu cuma saya seorang sahaja kurator bahasa Melayu, berbangsa Melayu Islam yang boleh membaca Jawi. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga saya ditempatkan atau ditugaskan bersama dengan seorang boleh juga saya panggil sebagai pakar kertas yang telah berkhidmat lama di Arkib Negara. Jadi apabila beliau pencen, Tuan Haji Razali, beliau pencen, beliau berkhidmat di Museum Kesenian Islam. Jadi daripada situlah saya mengenali bahan. Sebab tadi yang pertama saya berkenalan dengan apa itu manuskrip, dan selepas saya ditugaskan mengendalikan susunan atur, rekod dan sebagainya, saya berkenalan pula dengan Encik Razali yang diberi tugas untuk melakukan kerja-kerja konservasi. Okay. Jadi daripada situ memang macam seperti yang saya beritahu, perjalanan hidup kita ini telah ditentukan ke mana kita nak pergi dan sebagainya. Jadi daripada saya tidak kenal manuskrip, kalau dulu di peringkat universiti saya hanya membaca ataupun diberitahu, diceritakan tentang cerita-cerita sejarah berdasarkan catatan dan sebagainya. Apabila saya melangkah ke alam kerjaya, saya diberi tugas untuk menjaga, berkenalan, mengenali lebih dalam tentang manuskrip. Dan disebabkan oleh tugas saya di sana, saya boleh dikategorikan dalam bidang
pendidikan manuskrip yang kalau kita tahu pendidikan manuskrip ini sangat luas. Dia tidak semestinya isi kandungan manuskrip itu sahaja. Jadi pada saya memilih kodikologi ataupun kajian bahan ataupun sifat bahan manuskrip. Sebab saya rasa bidang ini memang agak baru ataupun agak ketinggalan berbanding dengan bidang pembacaan ataupun filologi yang melibatkan pembacaan teks. Jadi saya memilih kodikologi ni kerana apa? Sebab orang pun dah lah tak pernah dengar lagi kan. Sebab pada saya waktu saya diberikan tugas untuk mengendalikan manuskrip yang banyak itu dan baru berpindah daripada koleksi asal kepada koleksi muzik kesenian Islam, saya melihat bahawa alam Melayu ini bukan sahaja mempunyai ilmu yang terkandung dalam isi kandungan, tetapi juga dari segi kertas, dari segi teknik pembuatan buku, dakwat dan sebagainya. Jadi ini menjadikan saya lebih tertarik untuk mengkaji tentang bahan. Jadi apabila cinta saya mula berputik kepada kodikologi, kepada sifat seni bahan dan kaedah konservasi dan sebagainya, ini disebabkan oleh pengalaman kerja itu. Pengalaman kerja dan keperluan kerja itu menjadikan ilmu ataupun kepakaran dan kemahiran saya itu ditambah seiring. Sebab di museum kami bukan sahaja diberi tugas untuk menjaga, tetapi kami juga perlu menjelidik, membaca dan juga mengatur untuk penerbitan, untuk pameran, untuk untuk dikongsikan dengan orang lain, untuk orang lain datang merujuk kepada kami. Jadi tugasnya sangat besar, tanggungjawabnya sangat besar. Jadi persediaan sebagai seorang yang berada dalam bidang manuskrip pada waktu itu adalah saya perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang manuskrip Melayu. Dan oleh itu saya menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah dan membuat kajian dalam bidang penjilidan Al-Quran Pantai Timur Semenanjung. Jadi dalam pengkajian saya itu, saya memang menggunakanlah koleksi yang saya diberi tanggungjawab untuk menjaga selama saya masuk dulu tu. Jadi alhamdulillah pengkajian itu memberikan bukan sahaja satu peluang ataupun satu pintu baru kepada pengkajian manuskrip, tetapi ia juga terus menimbulkan minat kepada orang lain bahawa bidang manuskrip ini bukan setakat bertumpu kepada apa yang ditulis, tetapi ia juga boleh sesiapa sahaja yang berbidang boleh juga turut untuk menyumbang kemahiran, kepakaran atau rasa ingin tahu dia melalui bidang bahan, kajian bahan. Okey, itu adalah cerita bagaimana saya ditakdirkan selangkah demi selangkah masuk ke aliran ataupun jatuh cinta dengan dunia manuskrip. Dan selepas PhD, alhamdulillah saya berkecimpung dalam bidang akademik, dan pada hari ini alhamdulillah pada akhir tahun 2018 selepas saya menyertai ATMA, saya dilantik sebagai Ketua Pusat Pendidikan Manuskrip. Maka di situ satu langkah lagi saya dalam bidang pendidikan manuskrip ini. Dan sebagai seorang Ketua Pusat Pendidikan Manuskrip, saya perlu membawa ataupun mempromosikan berat tanggungjawab dia ni. Memang mantan-mantan ketua-ketua yang sebelum-sebelum saya pun telah melakukan sebaik yang mungkin. Cuma saya macam saya beritahu tadi, saya daripada bidang kodikologi. Jadi cabarannya agak berat sebab untuk mengetengahkan sesuatu bidang yang baru yang orang belum tahu. Jadi orang macam agak skeptikal ataupun merasakan bahawa betul ke ni ada bidang yang selain daripada bidang pembacaan teks kan. Jadi di situlah cabaran. Dan alhamdulillah dalam masa 2 tahun ini sedikit demi sedikit kami di pusat ini telah berjaya sedikit demi sedikit memperkenalkan
bidang-bidang lain yang terdapat dalam manuskrip penyelidikan manuskrip ini dengan membawa penyelidik-penyelidik yang sebenarnya selama ini ada, tetapi mereka adalah golongan minoriti yang tersembunyi di sebalik majoriti penyelidik manuskrip yang berdasarkan teks. Jadi kami telah ketengahkan penyelidik-penyelidik ini dalam pelbagai bidang seiring dengan bidang filologi dalam program-program kami, seperti contohnya diskusi manuskrip. Diskusi manuskrip yang diadakan setiap 2 bulan sekali sebenarnya memang untuk mengetengahkan, pertama adalah penyelidik muda bidang manuskrip, dan kedua adalah mengetengahkan pelbagai bidang dalam penyelidikan manuskrip untuk diketengahkan kepada orang ramai. Dan satu lagi kaedah yang kami cuba buat untuk mempromosikan manuskrip Melayu ini, apa itu manuskrip Melayu, adalah dengan menjalankan bengkel-bengkel yang mungkin sebelum ini juga agak jarang atau kedengaran ataupun dianjurkan di universiti seperti bengkel pemeliharaan dan pemeliharaan manuskrip, dan kita juga mengetengahkan bidang kodikologi sebagai satu bidang teras dalam seminar yang baru saja kami anjurkan 2 minggu yang lepas, iaitu seminar antarabangsa manuskrip Melayu. Jadi insyaAllah pada tahun hadapan kami akan bawakan lagi beberapa lagi aktiviti yang ingin sebenarnya mengangkat bidang-bidang penyelidikan manuskrip ini seiring dengan apa yang ada di luar negara. Sebab sekarang ini kalau kita lihat dia agak tidak seimbang, di mana kebanyakan daripada kajian teks atau filologi adalah banyak atau mudah ditemui di negara kita, tetapi dalam bidang yang lain kita sangat bergantung kepada pengkaji-pengkaji luar ataupun data-data daripada kajian yang dijalankan oleh orang di luar. Jadi inilah masanya untuk kita membina dan mengetengahkan kepakaran yang sebenarnya memang ada dalam diri kita. Kita memahami manuskrip kita memahami bahan kita memahami tulisan kita. Jadi apa salahnya kita bangun seiring dan berjalan sederap. Okey. Satu lagi, sebagai ketua pusat saya bukan sahaja mementingkan tentang pendidikan, tapi juga mementingkan tentang harta intelek. Okey, ini juga mungkin satu benda baru dalam pengajian yang semakin penting sekarang ni. Dalam apa-apa bidang pun orang membicarakan tentang harta intelek. Kenapa? Kerana kita perlu melindungi idea kita ataupun kita punya selain idea kita punya kita panggil ialah hasil pemikiran kita yang kita dah kita dah proses selama ini, contohnya dalam satu projek kajian 4 tahun, 3 tahun kan. Jadi hasil di akhirnya itu perlu dilindungi, perlu dilindungi kerana ia adalah hasil daripada pemikiran, bukan setakat pemikiran tapi juga titik perlu kita memikirkan, menggali, menganalisis dan sebagainya. Jadi apabila di akhirnya itu ia adalah intelek kita, harta intelek kita. Jadi itulah yang perlu dilindungi. Dan dalam bidang saya seperti kodikologi ini, saya nampak banyak peluang untuk membangunkan harta intelek dalam kajian manuskrip ini. Kerana apa? Kerana manuskrip Melayu menyimpan pelbagai khazanah seperti yang saya cakap tadi, bukan saja teks tetapi juga bahan. Jadi dari segi teks, mungkin dari segi ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, ilmu tentang hidup, kearifan hidup dan sebagainya, yang itu sebenarnya boleh dibangunkan dan dengan cara yang kreatif, dibangunkan dengan cara yang kreatif ataupun menggunakan teknologi supaya penyelidikan manuskrip ini tidak tertinggal. Tidak tertinggal dan tidak dijadikan alasan ataupun liability untuk diketepikan.
Sebab kalau kita tidak seiring dengan kehendak ataupun dengan teknologi yang ada pada hari ini, maka bidang ini lama kelamaan dia akan dilupuskan lah, sebab orang tak nampak dia punya kepentingan. Sedangkan kepentingannya ada, cuma kita perlu serasikan dia, jadikan dia praktikal dengan teknologi dan juga kehendak generasi yang ada pada hari ini. Kita tidak boleh terus bergantung kepada generasi yang lama. Kita kena bergerak ke hadapan seiring, tetapi pegang ilmu itu bersama dengan gerakan kita ke hadapan itu. Dan satu lagi pada saya, untuk ATMA ini, kami mempunyai pelbagai sumber ilmu lah, dan satu daripadanya pada saya adalah perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu yang ditempatkan di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Dan pada saya pada hari ini, Institut Alam PATMA ataupun PATMA ini telah memang pun telah mempunyai banyak koleksi bahan yang boleh dikatakan merangkumi berbagai bidang kajian tamadun. Tetapi kita lihat bahawa cabarannya sekarang ini adalah kebanyakan bahan ataupun kajian banyak diterbitkan dalam bentuk elektronik. Jadi kalau boleh kita minta seperti yang baru saja saya sebutkan tadi, seiring dan sejalan dengan perkembangan teknologi. Maknanya kalau banyak bahan yang menggunakan electronic source ataupun bahan dalam talian, maka kemudahan ICT-nya juga perlu ditambah dan sentiasa dikemaskini supaya mudah untuk digunakan dan diakses oleh sesiapa saja yang menggunakan PATMA. Dan kita lihat bahawa ini adalah satu benda yang penting, sebab generasi kini, kalau kita lihat contohnya para pelajar yang masuk yang baru ini, yang apatah lagi yang sekarang selepas zaman pandemik dan sebagainya, kita lihat semua orang bergantung ataupun bukan semualah, mungkin 80% daripada pelajar bergantung kepada sumber dalam talian. Jadi kalau bahan-bahan berkaitan dengan manuskrip ini tidak berada dalam talian, maka ia akan jadi lebih tidak relevan nanti, lebih akan tertinggal. Jadi diharap PATMA akan memperbanyakkan bahan dalam talian berkaitan dengan manuskrip, bukan sahaja dari segi bidang filologi, tetapi juga kodikologi dan paleografi juga. Jadi dengan adanya bahan yang lengkap ini, maka pembaca ataupun pengkaji akan dapat melihat dengan lebih luas bahawa bidang-bidang ini bukan sahaja baru dikenalkan, tetapi ataupun malah ia telah lama berkembang di luar, dan orang luar dah banyak mendapat nama atas kajian yang dilakukan kepada bahan kita. Jadi sekarang adalah giliran kita untuk mengenengahkan kajian manuskrip ini dalam budaya kita dan dengan kebijaksanaan kita. Itu saja. Terima kasih.